أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمن بخير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah yang saya muliakan, saya berbahagia Tuan Nazir, Tuan Haji Fauzi, Timbalan, Tuan-tuan Imam, Perencana Ahli Jatuh Kuasa Masjid, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Guru, Tuan-tuan Puan-puan, tetamu Allah yang saya muliakan, rahimakumullah. Bersyukur kita ke Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita hingga ke hari ini, walaupun bulan bertambah, satu bulan habis, timbul bulan yang lain, diam tak diam kita hampir kepada Isra dan Mi'raj, bulan Rajab, Syaban, dan ikuti dengan Ramadan, insya-Allah. Saya baru dapat tahu disebut oleh sahabat kita belum haji, Abang Sulaiman, betul? Baliman. Isteri dia Kaleha yang buat gerai nasi lemak tu baru meninggal tadi, betul? Dan siapa jugalah saudara mara kita, sahabat kita yang dah lama ataupun yang baru, apatah lagi kepada keluarga kita, mak ayah kita, kita hadiahkan Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan segala roh yang telah menolong kita, utamanya macam sahabat kita, jemaah kita, Tuan Haji Ahmad, yang dekat surau Hanafiah, betul? Yang kita meninggal 2 minggu lepas. Saya tak perasan orangnya, jemaah kita lah, telah duduk kat sini. Allah Akbar, tengah terbayang-bayang. Mudah-mudahan mereka-mereka itu dicucur rahmat rohnya, insya-Allah. Baik, jadi kita yang hidup ni, selain kita bersyukur kepada nikmat Allah memberikan kehidupan kepada kita sehingga hari ini, mudah-mudahan kita semua juga dicatatkan dalam naungan Allah SWT dan di bawah redha Allah Ta'ala, serta mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Kerana Allah mengajar kita, Nabi menyebut tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sekali saya buka telefon, kadang-kadang nampak Ustaz Ahmad ceramah, ustaz-ustaz lain, dia kata tuan-tuan ni duduk dalam taman-taman syurga, insya-Allah. Baik, kita masih lagi memperkatakan tentang jihad. Sebenarnya luas, tuan-tuan. Tentang jihad ni Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Kita tengok ayat yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 20 hingga 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah berfirman yang bermaksud, tuan-tuan nak rujuk boleh surah At-Taubah ataupun Bara'ah ayat 20 hingga 22. Yang bermaksud orang-orang yang beriman, tuan-tuan lah, kita semua perempuan dan mudah-mudahan anak-anak kaum kerabat kita, orang-orang yang beriman berhijrah ataupun berpindah dan berjuang di jalan Allah dengan harta dirinya lebih tinggi darjahnya di sisi Allah. Macam kita yang saya sebut 2 minggu lepas, kita berjuang dengan apa? Nafsu. Kita melawan hawa nafsu kita, nafsu amarah, supaya kita masuk kepada nafsu mutmainnah, jiwa yang tenteram, jiwa yang sentiasa mengingati Allah, takarub kita kepada Allah Ta'ala dengan sebab kita mentaati dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu pokoknya. Allah tak pilih orang lain, tuan-tuan. Dia tak pilih orang kaya, tak pilih orang ternama, berpangkat, nasab yang keturunan yang hebat-hebat. Tak. Kalau nak ikut nasab, keturunan, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad lebih hebat keturunan dia, pak saudara dia, pakcik dia, atuk dia, tetapi tak dapat hidayah, tak Islam. Abu Jahal gembira bila Nabi Muhammad SAW lahir, sampai menyembelih unta yang banyak, memerdekakan, membebaskan hamba. Tapi bila sampai Nabi SAW berumur 40 tahun disuruhkan dakwah Islamiah, tak terima, malah bermusuh, hingga dibunuh, diancam. Tengok. Tapi yang Allah pilih ialah kita orang yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh. Yang disebut inna akramakum innallahi atqakum. Allah pilih itu. Tuan-tuan kita semua ni alhamdulillah, insya-Allah perempuan mulia di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia mungkin tak ternama, tak disebut. Kalau ada function tak disebut nama kita. Tapi Allah, tuan-tuan datang ni, malaikat mencatat nama tuan-tuan, dipersembahkan kepada Allah SWT sebulan. Itu yang dikatakan, yang Allah cucuri rahmat kepada kita semua, orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang berada dalam majlis ilmu. Itu bagusnya. Selain daripada kefarduan, kewajipan kita menuntut ilmu, malah ganjarannya sangat besar. Ulama menyebut, tuan-tuan duduk menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada orang yang sembahyang sunat 100 rakaat. Agak-agak kita nak sembahyang 100 rakaat boleh ke? Saya tak tahu. Sembahyang tarawih pun nanti baik, imam baca laju sikit, dia baca tadwir. Kalau dia baca tartil, kita pun ketetil lagi. Betul. Tapi Allah nilai kita yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada 100 rakaat sembahyang sunat. Allah Akbar. Itu belum ganjaran-ganjaran yang lain. Kehadiran kita, berjalan kita, balik kita, langkah kita. Tak pula sembahyang berjemaah, tahiyatul masjid, i'tikaf, bersilaturahmi. Itu bukan ganjaran. Dengan lain perkataan, hidup sebagai seorang Islam yang mukmin, celik saja mata hinggalah dia wafat, hinggalah dia meninggal, semua ganjaran. Tapi bagi orang yang berilmu, orang yang berilmu dikejar, tuan-tuan.
diambil. Walaupun benda sunat yang kecil. Contoh, letak selipar. Datang masuk masjid, dia letak selipar. Dia susun cantik, menghadap cara nak balik. Orang yang suka pakai kayu sugi, nak sembahyang. Tapi bagi orang yang kurang ilmu, apa benda, kadang dipertikaikan. Alah, berus gigi banyak, ubat gigi macam-macam ada. Apa payah kayu sugi? Itu pasal kau tak ada ilmu. Kita tak nak buat, kita jangan pertikaikan orang. Yang nak buat, tahniah, alhamdulillah, barakallah. Ataupun kita tak nak buat, kita tengok je. Mudah-mudahan satu ketika kita akan dapat mengikut sunnah Rasulullah yang lebih baik daripada yang wajib-wajib. Ini dah lah tak belajar, tak ada buat. Lepas tu orang buat, perli pula tu. Yang paling kita takut, apa dia? Allah tak mengiktiraf dia sebagai golonganku. Kerana hadis Rasulullah sebut, orang yang tak berikut mengingkari sunnahku, dia bukan dari kalangan. Contoh, orang yang berkahwin, an-nikatu sunnati, kan? Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang mengingkari, cukup syarat, sihat, belanja ada, ya, lagi apa? Ada satu yang Jawa tu, saya lupa. Ganteng, duit ada, kemampuan ada. Yalah, kita buka mulut pun orang akan terima. Tapi dia kata, alah, menyusahkan je. Dia bukan dari kalangan Nabi SAW. Jadi macam mana dapat syafaat? Kerana syarat orang yang mendapat syafaat, salah satu daripadanya, pertama sekali ialah dari golongan kaum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi dah kata bukan dari kalanganku, orang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, bukan kalangan, kecuali mereka itu bertaubat. Tu. Jadi syarat pertama nak mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak, kita dari gula diakui, ini umat aku, ini umat aku, semua umat aku. Satu. Yalah. Kemudian apa dia kata lagi? Kita tengok bab jihad tadi. Berjuang dengan sungguh-sungguh, hatta dengan harta benda. Tadi pertama dengan nafsu, kedua harta benda. Apatah lagi yang wajib, seperti zakat, infak, sedekah, berhutang. Itu semua benda-benda yang menyebabkan ganjaran. Itu dia. Jadi kita korbankan harta kita, bukan semua pun. Sebahagian. Kalau zakat 2.5% aja. Kalau masuk tabung haji, senang, clear dah. Dapat ribah je, dapat dividen kalau ada. Dah cuci bersih. Kenapa? Kalau yang saham lain tu kenalah. Saham-saham, koperasi-koperasi, itu kena. Tapi kalau tabung haji, dah clear dah. Ya. Jadi itu. Pertama tadi dengan hawa nafsu kita, kedua dengan harta benda kita, hatta dengan nyawa. Berkorban. Kita ni tidaklah sampai dengan nyawa. Tapi macam di Israel sana, di Palestin sana, memanglah. Ataupun di tempat-tempat lain yang menegakkan Islam, dia berjuang dengan kafir harbi. Lepas kita alhamdulillah, kebanyakannya kafir zimmi. Dalam hati kita tak tahu. Dia tak larang kita sembahyang, dia tak larang kita buat perkara-perkara agama, tapi bibit-bibitnya telah mula ada. Cuba kita kena faham, terutama pemimpin-pemimpin yang di atas sana, jangan ikut aja cara dia. Kita ada prinsip sendiri dalam Islam. Undang-undang negara kita ada, undang-undang perlembagaan kita ada, kita buat. Kalau dia menentang, kita wajib perangi.
Tapi adalah cara perangnya. Jangan balik-balik ambil parang terus pergi rumah si Acong, terus pergi rumah si Amoy. Tak boleh. Tengok cara macam mana. Jelas di KPRB, ya, merosakkan bangunan tempat ibadah kita, merosakkan keluarga kita, ya, memperolok-olokkan ibadah kita. Tapi kalau setakat masih zimmi ataupun dalam hati kita tak tahu, kita ikutlah cara kita, ibadah kita. Bila musim haji kita buat haji, Maulid Rasul kita buat, Maulid Hijrah kita sambut, Isra Mi'raj kita adakan majlis. Tak ada masalah. Kadang-kadang ada pula yang sponsor, dia bagi 10 pak betul, 10 kotak, 5, ambil lah, betul lah. Kenapa? Ada satu masjid itu dia bagi duit, dia bagi 500, dia kata bagi budak-budak Maulid Rasul, ambil lah. Kita nampak yang zahir. Janganlah kita ada duit judi ke, duit babi ke, duit kita tengok yang zahir. Kita tengok perangai pun alhamdulillah tak bernampakan pemusuhan dengan kita, dengan agama Islam. Telah. Itu yang kedua. Kemudian apa lagi? Yang tinggi darjatnya tuan-tuan. Tuan-tuan melawan nafsu ni tinggi darjatnya, makamnya tinggi dengan harta di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang menang, berhasil cita-cita dalam hidupnya. Mereka itu macam tuan-tuan tadi yang saya cakap, berjaya, berhasil, kerana disebut oleh para ulama, bila kita meninggal kita ditanya 4 perkara sekurang-kurangnya. Pertama, umur kita tuan-tuan, 40, 50, 60, 70, 80 dan seterusnya. Daripada mula kita balik, kita menghadapi taklifi, kewajipan, 1+1 kehidupan kita akan dipersoalkan. Bukan setakat dunia, bila dah meninggal uruskan mandi, kapan, ke sembahyang, ke bumi. Tak. Manusia bukan macam tu. Ada tanggungjawab. Kalau kita baca surah macam surah Imam baca tadi dalam rakaat kedua, surah At-Takasur, orang yang ringan timbangan amalannya, dia akan menyesal. Bila dia tengok betul api neraka, dia tengok pada mahsyar, menengok titian mustaqim. Dalam surah Sajadah Pemurih ada kan disebut. Padahal Allah dah beri mata, telinga, pendengaran, hati, fikiran. Tapi di akhirat baru tengok, baru yakin. Tak ada guna. Tak ada guna. Macam kita dalam dunia lah. Bila orang dah cakap macam ni tak boleh, tak boleh, tak boleh, tapi kita buat juga, akhirnya kita binasa. Macam misal, okey, di dunia mungkin menyesal ada juga orang yang boleh bantu kita. Sakit, orang bantu kita. Kecuali mati. Mati pun orang bantu juga. Mandi, kapan, sembahyang, tanam. Tapi kalau dah nyawa berpisah dari badan, siapa nak tolong kita? Hari-hari kita dengar, engkau raja gelek ke, raja lawak ke, raja apa lagi? Bintang itu, bintang ini, habis. Yang dibawa amalan. Baik. Satu, Tuhan tanya umur. Tuhan bagi kita hidup berapa lama? Apa kita buat? Kalau macam saya ni 70 lebih sikit ni, di sisi Allah hidup hanya berapa jam? Tak sampai 2 jam.
lebih kurang 1 jam 45 minit atau 40 menit di sisi Allah. Itu sebab bila orang meninggal, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, yang imam bacalah. Mudah-mudahan kuburnya menjadi daripada taman-taman syurga. Maka dia tak terasa, walaupun kiamat lama lagi, orang berehat seronok. Taman-taman syurga. Kita taman istana pun kita tengok, amboi hebatnya. Kita pergi Moreh pun tengok, dah cantik buat tu. Cantik ni. Pergi Kelang tengok, cantik dah. Ini taman syurga yang tak terlintas dalam hati kita, tak terbayang dengan fikiran kita, tak terfikir dengan fikiran kita. Bunyi-bunyian keseronokan yang tak pernah kita dengar di dunia. Walaupun tuan-tuan tak pergi konsert tak apa, kat sana konsert tak haram. Apa nak minum dihidangkan oleh malaikat, tidak ada yang haram. Itu sebab yang dikatakan penjara bagi orang mau main dunia ada batas-batas. Yang ini tak boleh, yang ini boleh, yang itu halal, yang ini haram. Pasal itu, supaya benda-benda itu akan kita nikmati di akhirat kelak. Tak pernah dapat di bidadari yang perawan dapat. Siapa yang tuan-tuan fikir dalam dunia ni, tuan-tuan dalam dunia Malaysia yang paling cantik perempuan? Tak terbayang kan? Saya pun tak ada fikir siapa. Tapi di akhirat itu, di syurga, itu yang kita dapat. Aku tak terfikir aku boleh dapat ni. Haji Fauzi pun aku pun boleh dapat. Alhamdulillah. Tuan Haji pun cakap, oh kita semua kalangan yang mendapat bidadari. Allahu Akbar. Jadi isteri buat apa? Tolak tepi. Jangan. Dia big boss. Bos berdari kita. Dia order je. Ya tak? Niat dia nak apa-apa. Itu namanya. Tapi kalau sebaliknya, yang meninggal itu orang yang fasik, orang yang lupa dengan kematian, orang yang lupa dengan balasan Allah. Fa'amma man khaffat mawazinu fahuwa fihi fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adra, Allah tanya balik, wa ma adraka ma hiya. Kemudian Allah jawab, narun hamiyah. Balik, buat homework sikit, buka tafsir. Orang yang berat timbangannya, Allah akan reda dia. Allah beri nikmat pada dia. Tapi sebaliknya, yang ringan timbangannya, maka tempat dia adalah neraka hawiyah. Ingat neraka hawiyah macam mana? Macam jabatan gantung. Jatuh ke air. Itu macam kat Sarawak, jabatan ni kan, main-main jatuh sukan air, macam tu. Panjat tiang licin, jatuh. Tak apa. Ini jatuh ke neraka. Waliyahzubillah. Berdasar itulah Allah telah beritahu kita awal-awal. Balik saja kita boleh membaca, dah dihidangkan Al-Quran. Suruh belajar baca Quran. Lepas tu dah belajar, baca sikit, fahamkan dia punya maksud pengajaran. Lebih up lagi pada tafsiran. Tafsir Hamka ada, Ibnu Katsir ada, Ar-Rahman ada, macam-macam tafsir ada. Nak tanda je. Tak ada macam dulu. Dulu nak beli buku saya lah, sekolah. Nak beli buku pun susah. Tunggu bapa jual kopi. Ada sikit kopi. Ya nak? Jual getah.
dapat duit, ni bayar dia buku. Periksa kena bayar. Sekarang perpustakaan melambak-lambak. Library dekat pejabat pun ada. Kat masjid, nampak? Kita je tak nak baca. Saya lah, tak sempat. Tuan-tuan bukan baca pun. Kenapa? Bagi orang yang berilmu, dia ambil peluang tu sebelum diwafatkan. Kerana ni akan ditanya tentang umur kita. Selain daripada kerja, tidur, beribadah, masyarakat, berkeluarga, berehat, riadah. Berapa lama duduk majlis ilmu? Berapa lama engkau berada di rumah Allah? Malu nak cakap. Itu. Kemudian ditanya dengan rezeki. Agak-agak tuan-tuan boleh kira, daripada kita kueh aja minum susu ibu sampai kita nak meninggal pun disuapkan air. Sekurang-kurangnya air Zam-Zam untuk mendapat keberkatan pun tak masuk. Tapi kalau orang yang alim, orang yang beramal, kita ambil jamca, masuk perlahan, slow je masuk. Ini pengalaman tuan-tuan. Saya masukkan sudu yang besar sikit, air Zam-Zam, tak masuk, meleleh. Ambil jamca kecil, nurse kata, Ustaz, ambil jamca kecil, Ustaz, masuk, tutup, meleleh. Ambil kapas, titik, jadi maksudnya nak minum walaupun 2-3 titik tak boleh masuk. Apa lagi nak mengucap La ilaha illallah. Tutup mulut. Mata kadang terbeliak, kadang kejam. Kalau tuan-tuan menghadap orang yang sakaratul maut, tuan-tuan akan nampak benda tu. Saya alhamdulillah bila bertugas di Mekah dulu, dia mengalami itulah. Bila nazar, doktor panggil, Ustaz, nampak jemaah kita di nazar, Ustaz, jemput datang, Ustaz. Jemput datang, ajarlah La ilaha illallah 2-3 kali kalau boleh. Boleh. Kata boleh, habis gitu je, senyap. Allah Akbar. Jadi dia kata apa? Nikmat yang Allah beri pada kita daripada kita balik, daripada lahir sampai kita meninggal, bermacam-macam. Makanan, buah, bermacam-macam buah. Air, bermacam-macam air. Makanan, bermacam-macam makanan. Apa lagi? Yang tak pernah kita dengar pun jenis makanan ada. Kita pergi keluar negara, walaupun tak ditanam, ada. Saya ada satu ustaz Endon, masa saya bimbing satu kumpulan umrah, dia kata masa saya beri peluang, dia taklimat sikit, dia kata, tuan-tuan di sini di Arab ini hebat tak hebat? Tengok ya, pokoknya tidak ada, buahnya ada. Apple, ya, limau pokoknya tidak ada, buahnya ada. Durian pokoknya tidak ada, buahnya ada. Saya dengar, pandai. Pandai dia betul roti. Betul kan? Kita pergi mana? Walaupun tak ada pokok, buah ada. Bulan lepas saya pergi Thailand. Ya, tengok Thailand dengan kita, dia lagi hebat. Jenis buah-buah dia besar-besar, cantik-cantik. Buah delima dia cantik-cantik. Buah apa lagi? Ada satu buah yang kat tempat kita tahu, macam-macam buah. Ini nak menunjukkan nikmat Allah tu berbagai-bagai. Jadi ditanya kita dengan nikmat tadi, apa yang kau dapat? Adakah kau makan saja tapi kau tidak mensyukuri nikmat Allah? Tandanya macam ni. Sekali-sekala kalau tak sempat pun, sekurang-kurangnya ya, seminggu 2-3 kali kita datang memakmurkan masjid kita, mendengar ustaz-ustaz kita beri pengajaran.
ingatan. Kerana mereka usaha-usaha itu pun juga akan ditanya di akhirat kelak. Selain tuan-tuan, penceramah usaha-usaha pun ditanya, adakah dia berilmu hanya untuk diri sendiri? Tak. Dia kena wajib menyampaikan. Itu yang kedua. Ketiga, ilmu yang tak ada pada kita. Kalau ada ilmu, kalau tak ada, kalau buka kat masjid tak pernah nampak. Bila nampak, macam saya cakap hari itulah, nak nikah, kenduri, nak mati. Yang mati kita nampak dia tak nampak kita. Macam mana? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, rezeki yang Allah bagi, ke mana kita bawa? Walau segelas air, walau sekilo buah-buah, walau satu beg beras, kau dapat dari mana, kau infakkan ke mana, dan kau bawa sedekah ke ataupun ke mana, ataupun engkau kaya makan sendiri. Zaman Sayyidina Umar, ada seorang pencuri, dia curi benda tu kerana memang dia tak mampu nak beli, anak nak makan. Jadi bila dibawa pengadilan Sayyidina Umar, dia tanya, kenapa kau mencuri? Kerana nak makan, anak aku nak makan, dia makan. Jadi orang kaya tadi mengadu, dia kena curi. Jadi Sayyidina Umar kata apa? Engkau yang kaya kena bagi dia balik, kena keluarkan sedekah, zakat. Itu yang ada asnaf tu. Itu ada asnaf yang 8 perkara tu, 8 golongan. Jangan pula tuan-tuan yang kelapa sawitnya 10 hektar jadi masuk aknaf. Datang rumah Nazir pakai belfire, telefon iPhone, minta asnaf. La ilaha illallah. Orang isin betul. Saya ingat tuan-tuan, benda ni berlaku. Pergi rumah Allahyarham Datuk Syafiq Saleh sebelum akhir Ramadan, lagi seminggu macam itulah. Dapat kain plekat, dapat beras 1 beg, mungkin dapat duit lah dalam RM50 macam tu. Yang datang tu Honda, Merc pun ada, BM pun ada. Itu kereta anak saya. Tak malu ke kau bawa bapa kau dapat 5 kilo beras pergi rumah YB setahun sekali? Ramai lagi orang susah naik kereta BM, Merc, Belfire, apa lagi kereta besar-besar. La ilaha illallah. Termasuk saya sendiri. Di rumah saya, masa saya di Badan Nazir tak ada, keluar negara, saya sign borang asnaf tu. Ustaz, tolong Ustaz, saya tengok muka dia. Tengok apa? Layak ke tak layak ni? Besok di akhirat dia tanya, engkau sign, saya buat nota sikit, sila buat siasatan yang terperinci, jika layak terpulanglah kepada Tuhan. Saya hanya memberikan sokongan bahawa dia adalah ahli karya banting. Bukan saya sokong dapat asnaf. Tak. Betul. Pusat zakat minta Astro sampai 2-3. Rumah saya pun dulu tak ada aircon, rumah dia ada 2 aircon. Minta asnaf, jadi asnaf, tercacah Astro. Kita pun tak ada Astro. Bila ada anak kasa masuk saya, nanti boleh tengok ahli hijrah apa, kau bayarlah, masuklah. Adik-beradik share masuk lah. Bola tak ada gaya, itu tak. Ayah tak tengok bola, itu kau dah buat. Tengok tuan-tuan. Kemudian bila 4 perkara tu lepas, lulus, ya Allah, silakan, InsyaAllah cerah masa depan. Tapi kalau tidak, macam kat immigration lah kita mengeletau.
Orang kirim rokok 1 kartun. Ada pula kawan Cina kirim Carlsberg 1 tray. Memang kau kena lah. Walaupun kita kata saya tak ada minum ni, tolong kawan. Tak. Jadi itulah kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya baca ayat Quran tadi menjadikan satu hasil yang baik untuk kita. Allah telah menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan melalui rahmat. Allah beritahu dah, orang yang baik, yang taat, bertakwa, rahmat akan turun mencucurah kepadanya. Ya, dan mendapat keredaannya dan balasan syurga yang di dalamnya mereka memperolehi kesenangan yang abadi, kekal. Masuk neraka ya, ada yang kekal, ada yang tidak. Tapi masuk surga kekal, kecuali Nabi Allah Adam, dia kena keluar kejap. Tapi kejap-kejap berapa tahun kan? 1000 tahun. Walaupun dia keluar kejap oleh kerana makan buah yang dilarang, dia keluar ke dunia. Dalam kitab dia kata kejap. Kejap tu berapa tahun? 100 tahun. Dah. Dia jumpa dengan Hawa pun dia beramah berapa tahun. Tapi Allah janji orang yang taat tadi, yang hasilnya tinggi, darjahnya tinggi, dia mendapat rahmat, lepas tu reda, lepas tu dimasukkan dalam syurga kekal khalidi nafiha abada. Selama-lamanya. Sesungguhnya di sini Allah itu adalah mengurniakan pahala yang amat besar dan amat banyak sekali. Wallahu a'lam. Jadi janji Tuhan, kita dah belajar, tuan-tuan dah belajar, dah mendengar. Allah beritahu dah, kau taat dapat ini, engkau maksiat dapat ini, engkau derhaka dapat ini, engkau menyanggah perintah Allah dapat ini. Tapi benda-benda itu semua kepada ilmu. Khususnya ilmu apa? Agama. Ilmu dunia tak boleh. Boleh, tapi kena sekurang-kurangnya seimbang. Sekurang-kurang seimbang. Tapi lebih akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahu azim. InsyaAllah jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bi afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama narta bika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Terima kasih semua. Salah silap, mohon maaf di atas kekurangan kelemahan saya. Yang benar daripada Allah juga. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.